Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk hari ini kita akan belajar sedikit tentang cara trade menggunakan MACD. Okey, ni MACD biasa. Untuk yang membeli GBS indicator, dia ada special sikit MACD, tapi kita nak buat untuk pembelajaran sahaja. Okey, saya refer sekejap. Alright. MACD ni stand for Moving Average Convergent Divergent. Okey, dia akan ada dua line. Okey, satu adalah garisan untuk MACD, satu lagi garisan signal dan juga satu histogram. Okey. Dia merupakan oscillator. Okey, kita baca simple macam tu je lah. Okey, ni dua line yang dimasukkan tadi. Ini adalah yang biru adalah line MACD. Yang merah ni adalah line signal. Okey, untuk membuat counter yang kenaikan cantik, dia mestilah cross up ni, biru cross up merah. Menjauhi merah ni lah. Okey, macam ni cantik lah. Okey. Bila mana biru ni, okey, MACD, line MACD ni cross ke bawah, itu dipanggil dead cross. Okey. Mati, die. Okey, ini die. Biru cross bawah merah is die. Biru ni atas merah, biru cross up. Okey, dia naik atas merah. Itu adalah I'm alive. Lively ni naik tun cantik. Okey. Itu counter yang kita nak lah. Ini histogram yang dimasukkan tadi histogram. Okey, ini bullish, ini bearish. Okey. Macam ni. Dia naik, histogram dia dekat atas warna hijau. Dia turun, histogram dia dekat bawah warna merah. Alright. So kita yang ni lah kita nak belajar untuk trade. Okey. So kita tengok apa berlaku dekat atas. Ini adalah daripada GBS intraday indicator. Semua ada 13 indikator. Kita promote sekejap. Dalam satu indikator pun ada banyak indikator yang lain. Kita gabungkan pelbagai line lah, ada BB dan seterusnya lah. Macam-macam ada. Okey. Siapa berminat boleh kontak saya. Okey, kita terus pada pembelajaran. Nanti banyak sangat iklan. Alright, macam sini. Bila berlakunya cross up, dia dekat atas akan bagi golden cross. Ni bawah sebenarnya itulah golden cross. Apakah golden cross tu? Ini. Golden cross tu apabila MACD cross up. Okey, dia berada di atas line signal merah. Itu adalah persilangan emas ataupun dipanggil golden cross. Dekat atas akan tulis golden cross watch list. Sila ambil perhatian kepada saya ni. Saya telah buat persilangan emas. Tak nak ambil saya ke? Sepatutnya masuklah dekat sini. Okey. Seterusnya kita akan belajar bahawasanya, bahawasanya kita guna bahasa buku sikit. Kita buat satu line lah. Untuk kita nampak perbezaan yang ketara. Okey, sini kosong. Apa berlaku jika persilangan di bawah kosong dan apa berlaku bila persilangan tu melepasi kosong. Okey, kita boleh kata macam ni. Bawah adalah bearish, atas kosong adalah bullish. Tetapi ada sesuatu masa berlakunya persilangan emas di bawah ini dan seterusnya counter naik. So kita tak boleh nak kata dia fully bearish. Dia boleh dikatakan sebagai weak and strong. Weak bullish tapi tak cukup strong. Bila di atas kosong baru dia kuat. Okey, atas kosong adakah perlu dia cross up? Tidak perlu. Okey. Tak semestinya cross up tu berlaku di atas kosong. Kalau cross up tu berlaku di atas kosong ni memang patut-patut kita masuklah. Dia dah lah cross up ke atas kosong. Persilangan emas di atas kosong memang cun, masuk saja. Okey. Tapi jika tidak berlakunya persilangan emas di atas kosong, contoh macam ni, adakah dia bersilang? Dia tak, dekat sini tak bersilang. Tapi dia tetap biru di atas merah dan dia menjauhi macam ni. Cantik. So boleh masuk. Counter macam ni. Counter yang dielakkan apabila dia berlaku dead cross. Apakah dead cross itu? Line mati. Line mati macam mana? Biru ni cross ke bawah signal merah. Yang ni kita kena avoid. Kita pun kena cabut kalau kita ada dekat dalam. Silalah keluar sebab harga akan jatuh. Kalau nak tunggu juga, selamatlah kita berswing dalam keadaan merah. Okey? Floating kat situ. So, kita nak elak. Sekarang ni mari kita tengok. Persilangan emas di bawah. Dan persilangan emas berlaku di atas. Okey, ini berlaku di bawah. Tengok ke atas. Jadi apa? Jadi apa dekat candle tu? Ini dia golden cross. Dia bagi signal, sila masuk. Tapi dia buat apa?
Dia macam sideways. Tintong kat sini baru nak naik. Kita tengok dead cross dia berlaku kat mana. Kat sini dead cross dia. Ni agak mengganggu. Okay. Besarkan sikit. Ini dead cross Dead cross apabila, apa kata tadi? Saya kata tadi, mati Line mati. Line KO, line kiok kat sini. Biru cross ke bawah, kita kena cabut. Tu, dead cross dia pun jatuh, drop. Okay, anda kata kita keluar, tengok dia naik, apa cerita? Kata cross up ke bawah ni, cross down ke bawah ni, die, tak die pun. Tapi better lah kita ikut. Macam tu, kita masuk melalui MACD, cross up, cross ke bawah, kita keluar. Kita ikut trading plan kita. Kita nak pakai apa? MACD. Okay, kita nak masuk melalui MACD, kita kena keluar melalui MACD juga lah. Contoh Okay. So, kita nampak lah tadi, dia tintong, at last dia naik juga. Dekat sini boleh jatuh. So, kalau kita masuk ke area sini, paling teruk pun kita masuk, katalah golden cross kat sini, kita paling teruk kita masuk ke atas dia lah. Sebab kita suka kejar kan. Dia pun masuk kat 285. Ni apa? 285. Lepas tu sejauh mana dia pergi? Dia jauh mana dia pergi ni? Sampai kat 285.40. Memang banyak ROI lah kalau kita TP. Kalau kita jenis tamak, nak tunggu MACD turun ke bawah baru nak jual. Okay, dekat sini lah kita jual. 370. So 280, 370 dah berapa bit? Dah naik kenaikan dah dekat 10 sen macam tu. Dah 10 sen, 11 sen. Dah banyak dah tu. So okey lah. Persilangan di bawah pun dah cantik sebab kita berjaya masuk awal. Okey, kita tengok persilangan emas berlaku di atas kosong. Ada tak? Dia tak berlaku di atas kosong. Okey ni. Dia naik di atas kosong. Ni. Line biru tu ni. Okey, nampak? Line MACD biru atas kosong. Tengok sikit. Katalah kita masuk kat situ. Kat sini kita masuk. Berapa harga? 30 sen. Tadi 285. Ni kita masuk 30 sen. Kita pun, kalau yang TP kat sini, okay, Alhamdulillah. Dia tengok ada nampak resistance sebelum kan. Contoh dia jenis yang rajin pandang ke belakang, ke tepi-tepi. Dia ni buat kajian. Oh, kat sini resistance sebelum yang kuat. Sini ada, kalau yang beli GBS ni, dia ada dah. Support resistance kuat. Ini resistance kuat dia sebelum ni. Ni support dia yang biru-biru ni. Kalau katalah yang jenis gigih buat kajian kan. Sebab kita beli, kalau TF daily, maksudnya swing. Beberapa hari. Okay. Kalau kita buat TL 15 minit, untuk hari tu saja. Alright. So, kita sambung cerita tadi. Tiba-tiba cerita lain. Support resistance nanti. Okay, ni. Katalah tadi yang masuk di atas kosong ni. Biru main kat atas kosong, dia masuk. Kat sinilah area berapa ni. 3 kupang ke, okay, 29 sen ke. Dia masuk, dekat sini dia TP. 345 dah, untung dah. Sebab dia tengok resistance sebelum. Ataupun ada orang yang jenis pasang trailing stop. Trailing stop boleh pasang kat M+. Contoh, kita ikut dia. Daripada bawah ni, okay, dia naik 310, kita letak dekat mana stop loss kita? 295. Okay. Lepas tu bila dia dah naik lagi 355, kita pun ikut dia, tukar balik. Bila harga 330, automatic match terjual. Sebab kita takut dia drop kan, dia buang. Okay, kita ikut je. Bila mana dia sampai ke 375, kita pun letak dekat harga kat M+ tu. Nak jual bila masa 350. So, andai kata dia naik-naik, bam, dia jual. 350, automatic terjual. Dah untung dah. Macam tu lah trailing stop, pasang trailing stop. Alright. So, kat sini tadi kata kita nak TP ataupun yang tunggu sampailah berjaya dapat 40 sen. Yang ikut dia dapat sini nampak. Mungkin dia ada simbol lain lah. RSI ke apa yang lain-lain. Nanti kita belajar lah. Sebab tu indikator tak boleh nak bergantung pada MACD saja. Sebab ada faktor-faktor lain. Contoh macam RSI dah overbought. Okay, dah orang semua dah beli. Sampai satu masa orang kena jual lah. Dia pun nak take profit. Okay, RSI tu dia bagi bacaan yang cepat. Dia adalah leading indicator. Stoch RSI, leading indicator. Nanti kita akan belajar lah. Stoch RSI pun lebih kurang macam ni. Dia cross ke bawah bagi signal dia nak menunduk. Cabut lah. Sama juga. Tapi kita kena gabung. Kena bijak sikit untuk gabung dan sesuaikan dengan keadaan. Okay. Fokus balik MACD. So, bila atas kosong tu, kita nampak dia memang ada kenaikan yang kuat. Nampak tak? Boom. Terus dia naik candle sebiji. Yang tinggi macam tu. Compare tu yang kita masuk sini, dia candle gede. Lambat sikit kita kena swing. Tunggu sampai sini. Okay. Kalau yang naik
dah atas kosong, taklah lama sangat tunggu. Berapa hari terus naik dah. Faham tak? Kenapa perlunya menunggu di atas kosong dan atau kita cari counter yang MACD atas kosong. Ni. Yang ni tak apalah cun-cun dekat-dekat kosong, dia pula cross up pergi jumpa kosong. Okey. Ni persilangan emas Biru dia naik atas merah. Okey. Kat mana kena jual? Dekat sini. Masuk, kita tukar color kuning, keluar color merah. Okey, masuk. Ini masuk. Harga dalam 350 cabut. Dia cross dekat sini lah. Kat sini keluar dia cross 465. Dah untung banyak dah. Soalan ini sebab dia menghampiri kosong. Lepas tu kita boleh baca seterusnya. Kita baca histogram. Macam mana nak masuk dan keluar melalui histogram. Nampak tak histogram ni? Macam ni. Histogram dia tebal merah, gede-gede, tiba-tiba jadi pink color, lepas tu dia menipis. Ini kena get ready. Oh, dia dah tipis, pak, ada hijau satu. Masuk lah. Dia macam tu, dia menipis. Kalau tak jadi, cabut pula. Tiba-tiba merah hijau seketul, tengok esok dia merah balik, cabut lah. Tak jadi, itu salah. Alright. Selalunya dia macam tu. Nampak juga bila mana nak keluar. Hijau elok pekat ni cuna, maksudnya kenaikan yang bagus. Berarti dia mula pudar, aku rasakan pudar macam lagu Rosa tu. Pudar ni menipis, turun bukit, gedek, turun. Time to get ready untuk cabut lah. Dia makin turun, kita nak menipis lah. Ni nampak nipis, kita pun cabut kat sini. Untung tak? Kat atas. Okey tu. Masuk sini, cabut keluar kat sini. Tengok ada naik lagi. Okay. So kita pun sakit hati. Aku jual je ni fly. Tunggu kat sini pula. Confirmation kat sini. Confirmation. Gede-gede. Allah Akbar. Dia menipis. Tapi sini nampak line yang cepat dulu. Kadang-kadang histogram cepat dulu. Histogram dulu menipis. Dia dah turun bawah. Baru cross ke. Dia ni line cross ke bawah. Tengok mana satu. Okay, kita tengok lagi. Kalau yang ni memang kita jual kat sini lah. Alright. So kita try lagi. Tengok masuk lagi sekali. MACD nak cross balik. Kita tengok histogram dah nipis. Ni histogram tebal merah dia start pink. Okey, pink tak apa lagi, dia masih kat bawah. Dia menipis makin nak ke atas pula nampak gaya, kita pun get ready. Yang kena masuk ni nanti melepas. Kita pun get ready. Dah tipis kat sini dia menipis. Ngam-ngam lah, lepas tu MACD pun cross up kat atas. Selalunya dia bila menipis ni kita kena get ready lah. Kalau yang berani masuk kat sini lah. Kalau yang berani tengok atas. Kalau yang bijak lagi, nampak ada doji tu adalah signal reversal. Okay, ada doji je reversal tau. Dia downtrend, tiba-tiba ada doji. Tu ada nak berlaku reversal lah. Dia nak buat pertukaran arah. Ini pun sama. Ada doji. Doji tu nak buat apa? Tengok ada pula candle hijau sekerbek kat sini. Masuk lah. Apa lagi? Bawah pula ada MACD cross up. Tunggu apa lagi? Yang ni kat sini. Line dia ni pun dah menipis. Masuk. Tu hijau Instagram dekat dia. Start mana menipis? Sini dia, Allah, yang ni masuk kuning kan? Merah. Dia menipis, nampak tak histogram dia menipis? Histogram dia menipis. Ni histogram ni, gigi-gigi ni, yang mak kata gigi ni. Okay, dia dah pudar-pudar color, aku rasakan pudar. Dan dia menipis dan menjadi merah. Turun ke bawah, yang ni bagi pula biru turun ke bawah. That cross, ini die tau. Biru, turun bawah, die. Biru, naik atas merah. I'm alive. Okay. Biru ni adalah line MACD. Ini adalah signal. Dia adalah value dia kat sini. Kalau rajin nak main godek-godek. Input dia. Fast length 12. Slow length 26. Okay. Signal 9. Okay. Ini lah line signal 9 slow. Okay. Ini boleh ditukar-tukar. Kalau kita buat lagi cepat. Tukar turun lagi bawah. Dia cepat lagi lah detect. Tapi guna default je senang. Yang dah dia buat tu dah cun dah. Alright. So kat mana lagi ni? Kat sini keluar. Kat mana pula next nak masuk? Ni nampak ada cross up sikit. Kita yang tak tahu, kita baca MACD saja. Memang ikut MACD je ada cross up ke atas. Mana masuk pula. Tengok kat atas jadi apa? Dapatlah 2-3 bit ni kot. Kalau ada rezeki. Masuk kat sini balik.
Masuk kat sini 50 sen. Gede dapatlah 515, dapat 2-3 bit. Okey. Tapi dia sebab dia tak apa nak strong. Ya, ini baru cross up, turun ke bawah pula. Perangai counter ni kan. Sebab dia lagging tau. MACD ni dia lagging. Indikator. Dia lembab sikit. Sebab tu kena storage RSI lebih laju. Kalau ada dua-dua lagi bagus. Storage RSI. Bila storage RSI tu biru atas merah. Rasa MACD pun ikut biru atas merah. Ada dua confirmation masuk. Itu cun. Bila storage RSI lebih cepat. Sama juga dia line-line juga. Tapi dia tak ada gigi-gigi histogram ni. Kalau saya pun yang GBS MACD tu pun tak buat gigi-gigi ni. Sebab saya ada candle dan juga tunjuk lah senang. GBS MACD BB. Okay. Ini lah. Buat MACD boleh letak BB siap-siap. Ada gigi-gigi ni. Lepas tu boleh pasang dekat sini. Pasang kat sini. Plot. Bila ada kuning confirmation dia nak uptrend. Bila biru confirmation dia nak downtrend. Kuning uptrend, biru downtrend. Okay. Kalau dia cross out atas ni, atas BB ni, ini standard deviation 1. Yang warna purple ni, line-line ni. Kalau kat sini cantik dia meniti je di atas BB ni. Kedek, cun. Dia start warna merah tu, okay, get ready. Lepas tu bagi pula doji nak reversal turun ke bawah. Lepas tu buat pula line biru lagi. Cabut lah apa lagi. Sini dah berapa signal? Sini satu candle merah. Lepas tu sini doji nak buat confirmation dia nak pertukaran. Lepas tu dia sini pula biru pula dead. Okay. Ni KO. KO mati kat sini. Biru cross ke bawah. Lepas tu bagi satu lagi biru. Biru tu kan petanda confirmation dia nak downtrend. Keluar. Sebab tu saya suka yang ni. Yang ni ada GBS MACD. Okay, dia ada Bollinger Band. Kalau ni dah terkeluar bahaya sikit. Dia momentum kuat dekat mana? Bila dia start cross up tengah. Naik atas. Sini atas MACD. Okay, yang MACD pula BB. Ni nampak? Dia squeeze. Counter yang squeeze selalunya akan buat kenaikan nanti. Boom. Itu jangkaan kita lah. Ini counter apa ni? Nah, syariah ni. Sebagai contoh pembelajaran saja. Bukan suruh beli ya. Okey, apa lagi saya nak ajar pasal MACD tu? Kita buat ulang kaji balik ya. MACD. Atas kosong boleh strong. Kuat momentum dia. Bawah boleh masuk untuk swing sebab dia detect awal. Kat sini dah boleh masuk tapi kena sabar, iman yang kuat. Hold sampai dia naik atas. Ni dari bawah ni dia tunggu dia mengembara naik atas surah gede. Ini masuk awal kita swing lama. Lepas tu dalam fasa tu pun ada tintong sideway. Sebab kita masuk awal, kalau nak cepat tunggu dia naik atas kosong lah. Bila sekarang. Baru naik atas kosong. Sama lah macam penyakit ni. Dia cross kat bawah kat sini. Kalau kita jenis swing, kita pun masuk. Bila berlakunya persilangan emas ni, kita pun masuk. Tengok kat atas. Kita masuk dindong kat sini. Dia dindong, kita swing. Okay, kalau tak, Allah, salah. Kalau tak atas ni baru kita masuk. Bila mana line ni naik atas kosong dekat sini. Okey, kat sini baru masuk. Lepas tu 2-3 hari dia pun naik canak. Sebab yang atas kosong lebih kuat momentum dia. Alright. Yang bawah dia kurang sikit. Dia perlukan kesabaran tinggi untuk swing. Yang ni lebih kuat momentum. Dan dicampur pula dengan RSI. Kalau tengok RSI atas 50 cantik sangat lah. Kekuatan dia lebih tinggi untuk push harga. Okey, bila mana yang perlu keluar adalah bila mana signal biru cross ke bawah, line signal merah. Okey, biru cross down, the red line cabut keluar. Okey, biru cross up atas merah masuk. Macam tu je main MACD. Ini makin menipis, sila get ready untuk cabut. Dia hijau pekat tak pergi, hijau pudar tu dah luntur dah tu. Orang dah cabut lari. Yang ni merah terang. Bearish kuat, strong bearish. Dia dah start menipis, ping, menipis pula. Get ready lah, boleh masuk semula. Macam tu, masuk keluar. Confirmation dengan ni, cross up ni. Okay, masuk. Dia menipis.
Nipis, hijau cair, cabut. Merah tebal, bearish, cantum balik. Kat atas, kat mana? Kat sini. Lepas tu dia main-main pula, turun balik. Macam tu lah seterusnya. Okay, rasa itu saja MACD. MACD cross up tu yang kita cari, golden cross. Bila mana biru, atas merah. Right je. Bila dia dah start cross ke bawah, cabut. Boleh baca melalui histogram juga. Okay, atas kosong cantik, strong, momentum. Dekat bawah boleh swing. Dekat sini, kita jumpa dekat sini, kita boleh swing. Okay, kena tintong. Alright, itu saja pembelajaran MACD kita. Harap membantu sedikit. Kalau nak tengok dekat indikator ni, ni semua geng oscillator. Kalau dekat bawah semua geng oscillator. Stoch RSI, MACD, momentum. Itu oscillator. Yang ni trend lah. Yang ni dia measure trend. Macam moving average, EMA. Semua tu dia bagi trend. Uptrend ke, downtrend ke. Bila dia cross ke bawah, downtrend. Bila dia cross ke atas, uptrend. Golden cross juga tu. Tapi golden cross 2 kita panggil. Maksud trend dia macam ni, candle. Duduk atas mana. Macam sini saya dah set up dah, siap-siap dah. Traffic light merah, kuning, hijau cantik. Right je. Dia duduk atas line ni. Yang merah ni masuk. Ini adalah VWAP. VWAP ni harga purata. Harga purata dia main kat situ je. Right je lah. Nampak? Cantik. Dia naik. MACD ni. MACD pula dah. MACD ni line dia. Merah, kuning, hijau ni. Yang penting lah traffic light saya nak bagi ingat. Right. Sampai dia start menunduk. Bila dia start menunduk kat sini kena cabut lah. Sini. Okay, merah turun ke bawah, kuning cabut. Selama kita boleh ride ni. Daripada mana? Dia start ni tapi kena kesabaran tinggi lah. Okay, kalau nak masuk mulai ni. Golden cross ni GC GC golden cross tu adalah MACD lah. Ni MACD cross kat bawah ni. Ni MACD cross. Kuning dia punya strength dia tu. Momentum untuk kenaikan. Biru downtrend. Okay. So kat sini ada kedua confirmation. Satu semua line-line ni. Line-line MA ni. Dia turun. Dia bercantum. Dia cross up naik ke atas. Boleh beli. Lepas tu dia support dengan GC golden cross. Dua lah. Satu adalah EMA cross up. Buat traffic light. Dekat bawah dia MACD tengah cross up. Nampak? Strong. Yang ni major trend. Trend dia naik ke atas. Ada nampak dia menurun. Membengkok. Tak ada kan? Downtrend macam mana? Downtrend yang J6 tu lah. Downtrend. Kat sini lah. Tertunjuk sikit. Ini downtrend. Semua line ni turun ke bawah. Macam tu. Dia turun ke bawah. Intraday ni semua ada line-line ni. Boleh tengok. Okay, kejap Terpasang daily. Kita cari Jackson lah kejap. Contoh. Okay. Ini saya dah buat line-line dia ni. Hijau adalah EMA 100. Ini SMA 200. Ini yang biru EMA 50. Okey, mana counter yang candle dia melepasi ketiga-tiga line ni. SMA 200, EMA 100, EMA 50 adalah counter uptrend. Sebab tu dipanggilkan line EMA, line MA, moving average, exponential moving average tu semua adalah counter, adalah indikator yang menunjukkan trend sesuatu counter. Manakala MACD adalah trend following. Okey, dia adalah confirmation yang counter tu ada momentum atau tak untuk bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Okey, yang ni macam yang ni. Bila dia cross ke bawah, turun, nampaklah yang line EMA dan line MA tu adalah sedang buat penurunan. Nampak dia turun. Bila dia dah cross up ke atas, lepas tu kita nampak candle melepasi line-line yang penting EMA 50. Dia buat uptrend yang barulah. Okey. Macam tu saja kita baca dia. Okay, seterusnya nanti saya akan buat satu lagi macam mana masuk melalui Stoch RSI dan EMA yang lain lah. Okay, untuk yang indikator ni ada macam-macam indikator, saya promote sekejap. Okay, ya, trade detail ni dia bagi harga kat EMA 10 berapa, 36 sen, kita EMA 21 pun 36 sen, so kita tahu dekat sini area yang kuat. Okay,
dia punya strong 36 sen tu kuat lah dia punya harga untuk kawal dia. Support. Sebab sekarang harga dia dekat sini 395. So ini adalah gancat dia. Okey, support gancat, siapa masuk melalui gancat katalah contoh candle melepasi 34 sen, kita pun masuk 3410 Contoh ni dia sebab dia dah naik ke atas. So dia akan jadi support. Seterusnya kita boleh gunakan juga EMA 50 ni sebagai support. EMA 50 dekat mana? Ni 38 sen. So kat sini dah boleh baca. Ataupun kita boleh tengok line yang biru ni. Line biru sini dan sini. Okey. Yang ni line tag adalah turtle atom dart. Selalunya memang resistance kuat dia kat sini. Dia sentuh, test, dia drop semula. Kalau dia berjaya break up, dia akan meroket. Semua dah ada kat sini. Maksud kau tengok sini pula. Trend band dia merah ni dia downtrend. Kalau hijau saja dia uptrend. Okay, merah downtrend, hijau uptrend. Alright. So sini dah ada DC, dead cross, lower low. Kita tahu lower low. Yang main lower low kan. Masuk kat lower low. Okay, sini dah start buat lower low. Ada satu confirmation candle. Validation. Dia melepasi candle sebelum. Kita boleh masuk entry. Okay, itu masuk melalui ni signal juga boleh juga untuk ni. Ini yang line orange ni adalah EMA 100. Maksudnya dia rebound dekat EMA 100. Sebab tu line-line yang penting macam EMA 100, SMA 200. Itu adalah line-line yang penting yang kita perlu bagi perhatian dekat dia. Okay. Dekat sini nanti akan ada video guide macam mana nak menggunakan indikator. Pelbagai indikator yang ada. Okay. Macam ni dah terus ada RSI. Ada value RSI dan volume ini BB, dekat mana nak entry, semua dah ada tulis kat sini. Lepas tu line-line EMA semua ada Ni EMA SMA 200, ni EMA 100, ini EMA 50, ni line tag. Lepas tu dia ada bagi kat sini RSI dia sekarang berapa, 58 atas 50 tu cun. Lepas tu overall trend, kita boleh tengok sini. Okay, ni downtrend 1 minit, downtrend 5 minit, downtrend 15 minit uptrend, 30 minit downtrend, 1 hour uptrend. So kita tengok, okay, maksudnya dia boleh hold untuk berapa jam sebab 1 jam, 2 jam, 4 jam, weekly, daily semua ni dia uptrend. So kita boleh tahu melalui sini kita boleh dapat predict sedikit lah. Dia akan buat kenaikan dalam berapa jam ataupun untuk BTST kita dijangkakan sekarang pukul 3.45, dijangkakan esok akan buat kenaikan lagi lah sebab 4 jam masih cantik uptrend. Okay, macam tu lah kita nak belajar analisis. Untuk secara detail boleh join saya lah dekat support group GBS Boleh join RS 100 tu, RM100 tu berbaloi. Sebab dia bayar sekali saja dapat 13 indikator, screener semua dapat Ni screener ada banyak screener, momentum, ni intraday. Semua dah ada ni. So kita klik je lah. Contoh PJ Bumi, kita pun klik. Terus tengok dekat chart apa jadi kat dia. Okay, terus boleh nampak dekat chart. Okay. Nampak tadi dia cross up. Dekat mana kita perlu masuk? Dekat sini tadi. Bila mana MACD berlaku di atas. Cross up berlaku di atas kosong. Ni. Okay. Dia punya tu pun start naik. Dia punya histogram dia. Bila dia nak cross down nanti baru keluar. Okay. Ni. Dekat sini lah masuk tadi. GC kat atas. Bila dia kat bawah cross. Dekat atas tulis GC. Okay. Sini pun nampak Kalau yang ni perlu nak nampak. MACD cross up. Lepas tu dia nak approaching middle BB. Ni middle. Dia nak pergi panjat ke atas ni lah. Ni dia kerja dia macam tu je. Dia main kat tengah. Dia nak pergi panjat dekat atas BB. Sebab tu saya suka letak BB tu. Lepas tu dia nampak pula kat sini. Confirmation dot kuning tu dia nak buat uptrend. Okay. So terus dia buat kenaikan. Macam tu lah kita baca MACD. Sesuai untuk swing. Siapa yang masuk awal ni. Ini awal dia memang kat sini tau. Memang area sini. 415. Siapa yang nampak rebound ni, siapa yang bijak dengan candle boleh nampak sini. Dia buat doji. Lepas tu ada satu candle dia menutupi candle dia makan candle sebelum tu adalah candle hijau bullish, Morobozu, masuk. Esok kan nanti akan buat kenaikan lah, kenaikan dan seterusnya. Dia akan test semua line-line yang ada kat atas dia ni. Okay. Okay, itu saja untuk kali ni. Bagi yang belum subscribe channel saya, sila klik butang subscribe. Siapa yang belum beli indikator, boleh jumpa dengan saya dekat Telegram Game Borak Saham. PM saya Syahidah FZ.
Okay, semua 100 kita ada meeting-meeting, ada kelas-kelas, kita ada screener-screener yang best, kita ada banyak indikator 13 semua, dapat bonus-bonus yang lain juga. Okay, itu saja. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.